saya nombor 4. Mohon jawapan. Peranjat saya, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Oh, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kapar. Kawan saya, sahabat saya yang dahsyat. Yang Berhormat Datuk Speaker dan Yang Berhormat Kapar, Kementerian Dalam Negeri memandang serius terhadap isu parti dan juga warga negara asing yang tinggal melebihi tempoh permit yang telah dibenarkan dengan izin overstay. Sebab itu kalau kita tak tangani dua isu ni, parti dan juga yang overstay, kita akan libatkan jejaskan keselamatan negara, menjejaskan keharmonian awam dan juga menjejaskan kedaulatan negara. Sebab itu dari segi pemantauan keselamatan, pihak KDM melalui semua agensi-agensinya sentiasa mengadakan operasi bersama, bersumberkan maklumat dan juga sumber maklumat dan risikan bersama. Dan sehingga kini PLKS, permit lawatan kerja sementara di dalam negara kita adalah sejumlah 1,545,101 orang. Daripada 1,545,101 orang ini, kita kerana tamat tempoh permit, kita telah buat tangkapan sejumlah 2,766. Walaupun macam begitu, kita ada memberi peluang oleh kerana PKP dan sebab-sebab majikan memerlukan pekerja, kita memberikan permit khas, iaitu PAS khas selama 30 hari bagi membolehkan pekerja asing ini untuk melanjutkan tempoh 1 tahun lagi PLKS yang sah tetapi tertakluk kepada saringan kesihatan di bawah FOMEMA dan juga prosedur yang sedia ada di bawah Jabatan Imigresen Malaysia. Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Timbalan Menteri meneliti daripada kesungguhan KDN untuk mengawal selia pekerja-pekerja asing yang sudah habis tempoh permit mereka adalah menjadi satu igauan buruk bila COVID-19 ini disertai bersama oleh kumpulan-kumpulan ini yang menyebabkan kerajaan tidak dapat mengenal pasti mereka-mereka yang membawa positifnya COVID-19 ini. Namun soalan saya ialah, apakah jangka panjang tindakan kerajaan untuk mengawal selia mengadakan identity card seperti mana yang kita lihat dalam negara kita ni ada RFID card yang membolehkan kita mengenal pasti data-data pekerja asing ini, dan untuk seperti mana yang berlaku di Singapura, Dubai, Qatar dan banyak negara-negara maju yang menggunakan kad yang berseumpama dengan RFID card ini dan diangkat sebagai national security yang tidak boleh dikompromi. Apakah Timbalan Menteri bersetuju untuk mengkaji dalam soal aspek data seperti demikian? Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kapar. Memang kita sedia maklum apabila negara kita dan seluruh dunia menghadapi masalah COVID-19, pastinya ada warga negara asing dan parti yang terlibat dengan masalah kesihatan COVID-19 ini. Dan setakat ini yang ada di depoh kita yang melibatkan parti adalah sejumlah 15,531 orang. Dan yang telah terlibat atau positif COVID-19 ini adalah berjumlah 786 orang. Tetapi kita telah memberikan pemeriksaan kesihatan dan rawatan, alhamdulillah kesemua 786 parti ini telah sembuh. Dan saya ucap tahniah kepada pihak KKM dan juga MKM serta agensi-agensi yang lain yang telah bertungkus lumus untuk memastikan parti dan juga warga negara asing kita sihat. Sebab itulah operasi kita di Malayan Mansion dan juga di Selangor Mansion, kita telah membuat tangkapan dan kita sedang berusaha dengan negara-negara jiran iaitu negara sumber untuk kita menghantar pulang parti ini, dan kita alhamdulillah telah mendapat kerjasama yang cukup baik daripada negara-negara sumber. Mengenai kad yang disebut oleh Yang Berhormat Kapar,
DC ini, RFD card ini, kita akan mengkaji untuk melaksanakan di dalam negara kita. Terima kasih Yang Berhormat atas cadangan yang cukup baik tersebut. Kimanis. Yang Berhormat, Parit. Padang Serai. Parit. Padang Serai. Kimanis. Yang Berhormat, Kimanis. Yang Berhormat, Parit. Padang Serai. Kimanis. Kimanis. saya rasa ladies lah. Aduh, okey. Silakan. Soalan tambahan kedua, 30 saat saja. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Memang baik apa yang dibuat yang berkaitan dengan pekerja asing yang berdaftar, yang sah. Tetapi bagaimana dengan pendatang-pendatang yang bekerja juga dalam negara kita dalam pelbagai bidang dan sektor yang tidak diketahui oleh pihak KDN di mana mereka berada. Maybe di dalam hutan dan sebagainya. Bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini? Kerana mereka ada di mana-mana dan mereka juga boleh melibatkan, menyebabkan penyakit-penyakit yang berjangkit seperti COVID-19 ini. Bagaimana kita dapat menangani masalah berkaitan dengan mereka ini? Sebagaimana yang telah kita ketahui Yang Berhormat, kita sebenarnya ada satu plan yang baru, iaitu plan holistik yang berdasarkan 5 strategi atau fokus, iaitu tentang pertama strategi perundangan dan dasar penguatkuasaan parti, yang kedua strategi kawalan sempadan dan pintu masuk, yang ketiga adalah strategi pengurusan pekerja asing, yang keempat strategi operasi penguatkuasaan parti, yang kelima strategi media dan publicity. Yang saya nak fokus pada soalan Yang Berhormat tadi, itu mengenai peranan media dan juga masyarakat komuniti supaya menjadi mata dan telinga kepada pihak agensi-agensi di bawah KDN, rela, polis dan sebagainya. Jadi peranan ketua-ketua masyarakat ini adalah sangat penting untuk memastikan mana-mana parti yang tak dapat dikesan oleh agensi di bawah KDN, minta mana-mana individu atau pemimpin komuniti tampil memberikan maklumat. Jadi bila ada kerjasama di antara KDN dan orang ramai, termasuk pemimpin komuniti, insya-Allah kita dapat membeteras parti di dalam negara kita. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Speaker. Sama satu lagi boleh soalan. Satu lagi. Satu lagi siapa?